Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar hari ini? Baik, cikgu sentiasa mendoakan agar anda di sana sentiasa berada dalam keadaan sihat, sentiasa ceria untuk terus belajar. Ingat, belajar sepanjang hayat. Okey, hari ini cikgu akan meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk peribahasa. Apa itu peribahasa? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, peribahasa merupakan ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mempunyai pengertian yang tertentu. Apa tujuan peribahasa ini digunakan? Penggunaan peribahasa dalam kalangan masyarakat Melayu khususnya untuk memberi pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus. Menurut Zakbar, peribahasa pula bertujuan untuk perkara berikut, iaitu menghiasi karangan dan percakapan, menguatkan tujuan karangan dan percakapan, dan juga boleh dijadikan pedoman hidup kerana isinya yang besar dan luas. Jadi siapa Zakbar ini? Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab, seorang tokoh yang bertanggungjawab untuk mengembangkan bahasa Melayu terutamanya di negara kita, dan beliau merupakan tokoh bahasa Melayu moden. Jadi kenapa kita perlu menggunakan peribahasa? Inilah tujuan-tujuannya mengikut Zakbar. Menguatkan tujuan karangan dan atau percakapan. Hal ini bermakna dalam karangan kamu perlulah diselitkan dan dimasukkan peribahasa supaya karangan kamu lebih cantik, lebih indah untuk dibaca oleh guru kamu. Kita pergi kepada perumpamaan. Perumpamaan ini merupakan elemen yang terkandung dalam peribahasa itu. Apa itu perumpamaan? Ialah susunan kata-kata indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud tersirat. Biasanya perumpamaan ini ditandai dengan kehadiran perkataan seperti bagai, ibarat, laksana, seperti, umpama atau bak. Dan perumpamaan ini juga lebih kurang macam bahasa kiasan. Bahasa kiasan yang menggunakan perkataan tertentu untuk dikiaskan dengan maksud yang lain. Contoh, bagai au dengan tebing. Tolong-menolong antara satu sama lain. Bagai isi dengan kuku. Seperti cincin dengan permata. Seperti talam dua muka. Jangan jadi talam dua muka dalam kehidupan kita. Seterusnya pepatah. Dalam peribahasa juga terkandung pepatah, iaitu ringkasan perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah dan mengandungi unsur pengajaran. Pepatah ni biasanya berkait dengan adat istiadat, undang-undang atau peraturan. Kamu boleh lihat di bawah ni contoh pepatah. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Maksudnya dia ada patah di sini. Kita boleh berhenti sekejap. Ada jedanya di situ. Ikut hati mati, ikut rasa binasa, rambut sama hitam, hati lain-lain, sehari serimba benang, lama-lama menjadi kain. Jadi ini adalah contoh untuk pepatah. Seterusnya kita lihat kepada bidalan yang juga terkandung dalam peribahasa, iaitu kata-kata yang sering disebut dan mempunyai nasihat serta pengajaran di dalamnya. Bidalan juga memaparkan unsur-unsur nasihat, pedoman atau pengajaran kepada masyarakat. Ini cikgu bagi contoh bidalan. Belum duduk sudah belujur. Belum dapat apa yang dihajati tetapi sudah berasa gembira. Indah khabar dari rupa. Indah khabar dari rupa, contohnya orang kata kepada kita, tempat peranginan itu cantik, air dia sejuk, jernih, bersih. Tapi bila kita pergi, banyak sampah, airnya kotor, tidak jernih. Itu dikatakan indah khabar dari rupa. Seterusnya bandingan atau kiasan. Bandingan atau kiasan ni lebih kurang sama dengan perumpamaan. Perbandingan semacam ialah bahasa kiasan yang menunjukkan sifat, keadaan seseorang atau sesuatu benda secara perbandingan. Kita nak bandingkan orang dengan orang A dan orang B dengan menggunakan
perkataan yang tertentu, dan lazimnya perbandingan atau kiasan ini akan menggunakan perkataan macam, seperti, bagai atau laksana. Okey, adil. Dia nak kiaskan seorang yang adil itu haruslah seperti hakim. Okey, kerana hakim ni akan, dalam konteks yang sebenarnya, hakim ini akan memberikan pengadilan kepada orang. Okey, kalau kita bebas pula seperti burung. Okey, burung bebas di udara tanpa ada orang yang menyekatnya untuk terbang, kecuali burung dalam sangkar. Okey, jadi cerdik seperti kancil. Okey, kalau cerdik ini lazimnya memanglah kancil, sebab daripada zaman dahulu kala diceritakan kancil ini merupakan binatang yang cerdik dalam hutan belantara. Okey, kalau degil seperti keldai. Jadi kamu jangan degil. Okey, kerana degil itu seperti keldai. Okey, yang keras hati dan sukar dinasihati. Okey, seterusnya kata-kata hikmat. Okey, kata-kata hikmat ini merujuk kepada kata-kata pujangga, ulama atau orang bijak pandai. Okey, kata hikmat ni dijadikan pedoman hidup dan percakapan umum. Bentuknya ringkas, okey, tetapi mempunyai maksud yang benar dan dalam. Okey, mengikut Kamus Dewan, kata hikmat ialah perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. Hal ini bermaksud ungkapan yang berupa nasihat, panduan dan peringatan serta dijadikan pedoman hidup. Okey, kita dapat lihat dekat sini contoh yang cikgu bagi. Maju bangsa, maju negara, bersatu teguh, bercerai, roboh. Okey, pandu selamat, jiwa selamat, usaha tangga kejayaan, ilmu pelita hidup. Itu merupakan peribahasa yang terduruk dan yang terdiri daripada kata-kata hikmat. Okey, seterusnya kita pergi kepada madah punjangga. Okey, madah punjangga ini tidak termasuk dalam peribahasa, tetapi madah punjangga ini sering kita gunakan untuk puji-pujian. Okey, untuk puji-pujian. Contohnya macam cikgu beri ini, punjangga menyatakan kehidupan ini dipenuhi dengan 1000 macam kemanisan, tetapi untuk mencapainya perlu 1000 macam pengorbanan. Okey, maksud dia madah ni perkataan yang diujarkan untuk memuji. Okey, untuk memuji. Namun secara tak langsung, madah punjangga ini juga sebagai motivasi untuk kita agar kita dapat berubah. Mendengar madah itu kita dapat berubah ataupun menenangkan hati kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahasa berirama. Bahasa berirama ini tidak termasuk dalam peribahasa, namun mempunyai kaitan dengan peribahasa, kerana peribahasa ini juga boleh dijadikan bahasa berirama apabila pembinaan bahasa berirama ini menggunakan peribahasa sebagai salah satu konteks dalam ayat yang dibina itu. Okey, selalunya bahasa berirama ini merupakan kata-kata ibarat yang mempunyai rentak dan keindahan yang tersendiri. Okey, sebab itulah kata berirama ini lazimnya diambil daripada ungkapan atau peribahasa yang digubah menjadi bahasa yang menarik. Okey, bahasa berirama ini tidak terikat seperti percintaan pantun yang ada AB, okey, tapi rima akhir bahasa berirama ni boleh berbentuk bebas atau terikat. Ikutlah kalau sama ada dia nak ikut bentuk pantun ataupun nak bebas. Okey, jadi dalam bahasa berirama ini kata-kata yang digunakan haruslah indah dan sesuai dengan acara. Lazimnya bahasa berirama ini kamu boleh dengar daripada perkataan yang dialurkan oleh pengacara majlis dalam sesuatu majlis. Contohnya kamu di sekolah, kamu selalu melihat majlis sambutan hari guru terutamanya. Okey, pengacara itu akan memulakan majlis dengan bahasa yang indah. Okey, dengan bahasa yang indah, dengan bahasa puji-pujian. Okey, yang itu kalau kamu lihat, kalau kamu dengar, kamu boleh dapat lihat adanya bahasa berirama di situ. Okey, jadi bahasa berirama yang kita nak gunakan ini haruslah sesuai dengan majlis. Contohnya kalau majlis perkahwinan, mestilah bahasa beiramanya menggunakan bahasa yang indah, bahasa yang menggembirakan. Sekiranya kita berada dalam majlis kematian contohnya, okey, mestilah kita menggunakan bahasa yang bahasa berirama yang sedih.
Okey, yang sedih yang menimbulkan simpati kepada kita. Okey, apabila kamu menulis peribahasa dalam karangan, kamu perlu pastikan mengikut aturannya. Okey, contohnya, kamu memulakan perenggan kamu dengan ayat bak pepatah bersatu teguh bercerai roboh dalam bersatu padu mempertahankan negara. Okey, ayat kamu tidak boleh bermula dengan bak. Okey, mesti ada di hadapan ini subjeknya ataupun ayat sebelum yang boleh dirangkaikan dengan peribahasa ini. Okey, satu lagi, pepatah ini. Okey, kita tak boleh gunakan dengan sebagai bersatu teguh bercerai roboh, kerana bersatu teguh bercerai roboh ini bukan pepatah, sebaliknya merupakan kata-kata hikmat. Sebab itu, jika kamu hendak selamat, jangan menggunakan pepatah sebab kamu tidak mengetahui bahawa ayat peribahasa yang kamu gunakan itu tergolong dalam kelompok yang mana. Okey, jadi kamu katalah peribahasa. Okey, sepatutnya kamu tulis hal ini persis peribahasa bersatu teguh bercerai roboh dalam mempertahankan kedaulatan negara. Okey, kalau yang itu kata pujangga, kamu tulislah hal ini persis kata pujangga yang menukilkan bahawa apa dia. Okey, jadi ada beza kamu nak menulis ini. Okey, nak masukkan peribahasa dalam ayat karangan kamu. Okey, jadi elakkan gunakan perkataan sama ada kamu nak guna pepatah ke, bidalan ke. Okey, kamu tidak tahu, jadi kamu letaklah peribahasa. Kerana peribahasa merangkumi bidalan, merangkumi simpulan bahasa, merangkumi pepatah. Okey, jadi sepatutnya bila kamu nak memasukkan peribahasa dalam ayat itu, pastikan peribahasa itu peribahasa yang betul. Jangan tukar. Kamu kan cerdik. Okey, kamu suka menukarkan peribahasa sekarang ini. Okey, sebab kamu kreatif. Memang saya puji kekreatifan kamu, tapi dalam konteks peribahasa, kamu tidak boleh salah menukarkan binatang, contohnya daripada binatang A menjadi binatang B. Salah sama sekali. Okey, jadi kamu digalakkan menulis peribahasa dalam karangan, okey, sebagai salah satu untuk menunjukkan kematangan kamu dan juga untuk mencantikkan dan menyedapkan, okey, menyedapkan karangan kamu. Jadi, cikgu berharap perkongsian pada hari ini memberikan manfaat kepada kamu. Okey, kamu mendapat sesuatu yang bermanfaat. Bagaimana cara untuk kamu menggunakan peribahasa? Selain daripada peribahasa, gunalah bahasa berirama, gunalah kata punjangga ataupun kata bermadah. Okey, daripada insan yang tersohor, bukan daripada orang yang tidak dikenali. Okey, jadi saya ada memberikan latihan kendiri kepada kamu. Kamu boleh melayari, mengakses link yang saya berikan di bahagian description untuk latihan kamu. Okey, semoga ilmu yang cikgu berikan hari ini bermanfaat untuk kamu. Okey, kita berjumpa lagi pada lain siaran. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.